Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Sekarang ni awal pagi, gelap gelita, dah nak hampir cerah dah sebenarnya. Cuma bila saya lalu kat kawasan yang gelap macam ni dan juga dalam kawasan yang hutan tebal macam ni, saya teringat ya beberapa kisah seram yang pernah berlaku di Jalan Raya Karak. Sama ada di Lebuh Raya Karak ataupun Jalan Lama Karak. Memang banyak kisah misteri yang kita pernah dengar kalau kita tengok dalam internet dan juga kita dengar sendiri dari penduduk-penduduk di sekitar Karak. Jadi pada video kali ni saya nak kongsi sikit kisah-kisah seram dan misteri yang pernah berlaku di Jalan Karak. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Cerita seram dan misteri di Jalan Raya Karak seperti cerita misteri Volkswagen kuning, pocong, hantu makan orang, kelibat pasukan hantu komunis berkawat atas jalan raya, hantu terbang, hantu mawas dan lain-lain lagi memang menggerunkan. Semua jalan cerita hampir sama, tapi cara penceritaannya sahaja yang berbeza. Ini mungkin membuktikan bahawa ramai yang telah terserempak dengan kelibat makhluk halus ini di Jalan Karak. Terdapat banyak kisah misteri yang diperkatakan yang pernah berlaku di Jalan Karak. Yang pertama, Volkswagen kuning tanpa pemandu. Antara kisah hantu paling legend adalah mengenai kelibat kereta Volkswagen kuning yang akan kelihatan di lebuh raya ini, namun tidak boleh dipotong. Jika dipotong, kereta misteri itu akan muncul di hadapan tanpa pemandu. Kisah ini dipercayai berlaku setelah seorang isteri curang telah membunuh kejam suaminya dan merampas Volkswagen kuning si suami. Si suami dikatakan menyimpan amarah dan dendam mendalam dan bertekad merampas kembali miliknya. Kisah yang kedua, panggilan telefon misteri ke stesen radio. Turut menjadi bualan adalah mengenai panggilan telefon misteri dibuat ke sebuah stesen radio yang mempunyai segmen cerita seram pada tahun 90-an. Dikatakan seorang pemanggil menceritakan pengalamannya ditimpa kemalangan yang tragis. Kereta dipandunya terbabas menjunam ke gaung bersama isteri, ibu bapa dan anak mereka. Pemanggil meluahkan rasa sedih apabila seluruh keluarganya maut di tempat kejadian. Pemanggil juga mengatakan dia melihat dirinya dijemput ajal. Panggilan diakhiri dengan helaian tawa menyeramkan sebelum tiba-tiba terputus. Keesokannya, berita melaporkan kemalangan maut menimpa sebuah keluarga, sama seperti diceritakan pemanggil misteri pada malam sebelumnya. Kisah yang ketiga, hantu budak sesat mencari ibu. Seorang lelaki yang berasal dari Kuala Lumpur mahu pulang ke rumah pada waktu malam. Akibat terlalu penat dan mengantuk pada malam itu, lelaki ini memilih untuk berhenti di bahu jalan dan tidur di dalam kereta. Baru sahaja beberapa minit terlelap, dia dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap dari luar. Rupa-rupanya, ada seorang budak lelaki yang merenungnya tanpa berkelip dan bertanya di mana ibunya. Tanpa berfikir panjang, nalurinya kuat mengatakan dia harus menghidupkan enjin kereta dan memecut laju tanpa mempedulikan budak misteri itu. Namun, budak itu terus mengejar dengan laju dan bertanya tanpa henti di mana ibunya. Kemudian sebuah kereta polis peronda pun muncul lalu mengekori kereta lelaki itu. Ketika itulah hantu budak sesat cari ibu itu menghilangkan diri. Lelaki ketakutan dari Kuala Lumpur itu pun menceritakan semuanya kepada pegawai polis. Pegawai polis memberitahu suatu ketika dahulu ada kemalangan berlaku di sini. Kemalangan itu berlaku dipercayai kerana penumpang di dalam kereta itu tidak memakai tali pinggang keledar keselamatan semasa memandu. Dalam kemalangan itu, ibu kepada budak itu telah tercampak keluar dari kereta. Manakala budak itu kekal di dalam kereta, disebabkan hal itu, budak itu pun merayau-rayau mencari ibunya sehingga kini.
Kisah yang keempat, hantu makan orang ketika kereta rosak dan tersadai di tepi lebuh raya. Sepasang suami isteri yang masih muda bersama bayi mereka sedang dalam perjalanan di lebuh raya Karak. Ketika itu, pada waktu malam, semasa si suami sedang memandu, tiba-tiba kereta yang dipandunya menghadapi masalah dan enjin terus mati. Akibat tiada pilihan lain, mereka terpaksa berhenti di tepi jalan. Si suami keluar untuk periksa enjin kereta itu, manakala si isteri bersama anak mereka menunggu di dalam kereta. Selepas beberapa minit, si suami kembali semula dan memberitahu yang dia tak jumpa apa-apa masalah dan cuba untuk menghidupkan kereta itu lagi. Malangnya, enjin masih gagal untuk dihidupkan. Akhirnya, si suami terpaksa membuat keputusan yang sukar, sama ada tunggu sahaja sampai kereta lain lalu atau cari pondok telefon berdekatan. Tidak ingin meninggalkan keluarganya, si suami mengambil keputusan untuk menunggu. Namun, setelah 20 minit menanti, tiada satu kereta pun yang lalu di situ. Si suami tiada pilihan. Dia nekat untuk cari pondok telefon berdekatan. Sebelum pergi, dia menasihati isterinya mengunci pintu kereta. Dengan berat hati, dia meninggalkan isteri dan anaknya. Si isteri hanya melihat suaminya pergi berjalan dengan penuh kerisauan. Berjam-jam berlalu, si isteri mula bertambah risau. Dia risau jika sesuatu terjadi kepada suaminya. Tiba-tiba dia terlihat cahaya biru dan merah yang datang dari kereta peronda polis. Melalui cermin pandang belakang, dia nampak seorang anggota polis keluar dari kereta dan menuju ke arahnya. Mereka meminta si isteri untuk keluar dari kereta rosak itu secara senyap dan jangan pandang belakang. Si isteri keluar bersama bayinya dan berjalan ke arah kereta polis. Bila dia sudah berada di jarak yang selamat, dia pun menoleh ke belakang dan terlihat kepala tanpa badan suaminya di atas kereta mereka. Sehingga hari ini, badan si suami masih belum ditemui. Kisah yang kelima, penumpang bas misteri. Dalam satu kisah lain, pemandu bas di situ pernah bercerita pada satu malam selepas bas terakhir dari KL ke Bentong, lebih kurang pukul 9 malam, dia telah mengambil penumpang di kawasan tersebut yang kebiasaannya sunyi. Seperti biasa, konduktor bas memberi tiket. Riuh rendah dalam bas itu sebab ramai penumpang. Bila hampir sampai di Bentong, penumpang-penumpang tadi turun di satu kawasan hutan. Sampai sahaja di Bentong, bila konduktor bas tu nak mengira duit semula, dia terkejut kerana apabila dia melihat duit di dalam beg itu penuh dengan daun sahaja. Okey guys, itulah dia tadi cerita ataupun kisah misteri tentang jalan Karak, sama ada highway ataupun jalan Karak lama. Memang benda ni ada sebenarnya. Dia antara nak muncul dengan tak muncul saja. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya, tak kisahlah di Karak ke ataupun di tempat lain, pastikan kita sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kalau nampak benda-benda pelik macam tu, sentiasa bertenang, relax, sebab dia pun makhluk Allah juga. Okey, yang penting kita berhati-hati di jalan raya dan semoga kita semua selamat sampai ke destinasi. Jadi sekiranya video ini ada banyak informasi, jangan lupa tekan butang subscribe sebab ada banyak video yang saya nak kongsi tentang informasi, tips, tutorial. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye.